Jadi cikgu dah mulakan recording. Kita mulakan kelas kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Record. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an wa zidna fahman wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Jadi macam cikgu kata tadi, orang yang dapat memahami bahasa Arabnya akan memahami mukjizat Al-Quran tersebut. Yang akan tengok, mustahil manusia yang buat Al-Quran. Tapi kita orang Melayu, selagi kita asyik belajar Melayu, selagi kita asyikkan dapat memahami Al-Quran. Kita kena belajarnya punya sirahnya, apa yang berlaku di sebalik asbabun nuzul, apa sebab turunnya ayat sekian-sekian. Tapi kita, secara paling mudah adalah kita memahami mukjizat Al-Quran melalui sains yang berada di dalam Al-Quran tersebut. Sains. Contohnya adalah penciptaan apa? Penciptaan manusia, okey? Penciptaan manusia. Penciptaan manusia adalah satu topik yang telah diberitahu oleh Al-Quran jauh 1400 tahun yang dahulu. Yang di mana kita tengok gambar tu, jap cikgu copy, cikgu paste tu. Itu dia. Besarkan lagi. 1 2 3 1 2 3. Nampak tak? Gambar baby. Dalam Al-Quran ada dalam surah apa? Alaqah, mudghah. Cikgu lupa dah ayat dia. Jadi dalam Al-Quran dah daripada nutfah, daripada air mani bercantum dengan ovum ibu kamu, bercantum dengan ovum ibu kamu, lalu jadilah ianya segumpal darah. Daripada segumpal darah tu jadilahnya mudghah, daging-daging yang bersaluti tulang-tulang, dan selepas daripada jadilah bayi. Benda ni waktu ni mana ada ni kan mesin-mesin sains macam scan, ultrasound untuk tengok baby dalam perut, mana ada? Mana ada nak tengok baby dalam perut? Contoh ultrasound, tahu tak ultrasound? Sekejap. Ultrasound ni dia akan gunakan satu mesin ni. Sorry, this is so bad. Okay. Ni baki cikgu. Tak. Nampak sih? Gambar tak? Betul baki cek baby. Tok cek baby. Mak kami benar. Tengok tak? Ni akan guna mesin tok yang letak kat perut ibu kamu untuk tengok bayi tu macam mana rupa dia. Jadi guna mesin ni lah orang boleh cek. Daripada persenyawaan air mani ayah kamu dan juga ovum mak kamu akan bercantum, dan juga ianya akan melakukan persenyawaan, akan berlaku nyawa di sia, bercantum jadilah segumpal darah. Dalam Al-Quran kan kata segumpal darah. Thumma alaqah, semuanya jadi tulang yang diselaputi oleh daging. Tulang yang diselaputi oleh daging. Mungkin kita tengok gambar baby tadi. Mana boleh tengok? Ni cikgu. Tengok apa? Malu cikgu. Memang malu lah, minta maaf. Memang malu, tapi untuk proses pembelajaran insya-Allah untuk proses pembelajaran memang ada malu sikit. Sekejap lah. Baby face. Okay, dah malu tu. Kita tengok baby growth in pregnancy. Tengok gambar tu. Sekejap disebabkan kita dah kelakar sains, kita kelakar all out lah. Itu dia. Nampak si baby tak? Apa? Dekat situ. Ya. Ianya dalam Al-Qurannya padanya berbentuk seperti segumpal darah. Daripada segumpal darah tu tulang diselaputi dengan daging. Lekat ia jadilah baby. Cemialah. Nanti cikgu akan bagi tahu kamu. Nanti cikgu bagi tahu kamu secara lebih detail. Apa lagi? Dalam Al-Quran pernah menyatakan satu ayat yang berkenaan dengan azab. Tahu si azab? Allah akan mengazab. Allah akan menyiksa orang yang melakukan dosa. Sekejap Alfa. Okey.
Jadi dalam Al-Quran Allah telah menyatakan satu ayat yang menunjukkan siapa yang melakukan dosa, Allah akan membakar kulitnya. Okey, tak manusia, badannya Allah akan bakar kulitnya. Kulit aja, kulit. Allah akan bakar kulitnya. Untuk orang pola jahit, kita orang baik, kita orang insya-Allah masuk neraka pun si. Cikgu berdoakan supaya kamu semua boleh masuk syurga straight. Okey, insya-Allah. Jadi apabila kulitnya terbakar, Allah akan gantikan kulitnya dengan baru. Gantikan dengan kulit yang baru. Ganti kulit. Jadi apabila dah digantikan kulit baru, Allah akan bakarkan balik kulitnya. Jadi ya, na'udzubillah, semoga kita dilindungi oleh Allah daripada azab macam tu. Memang sangat menyakitkan. Jadi janganlah kita melakukan perkara yang buruk, buatlah dosa. Jangan sesekali, jangan pernah fikir pun. Kalau terfikir pun, sebut astaghfirullahalazim. Aku beristighfar, aku memohon taubat, memohon ampun daripada Allah. Jadi ialah melalui ayat tu, ahli sains yang Islam dapat tahulah, oh sebenarnya deria rasa sakit manusia tu, deria rasa mungkin nak cucuk dengan tok tangan. Kalau kita kena cucuk dengan pisau, contohnya di tangan kita, kalau kita kena cucuk dengan pisau, ni pisau, katakanlah dicucuk sampai separuh tangan kita. Okey, pisau. Rasa sakit hanyalah pada bahagian ini, rasa sakitnya. Rasa sakit, deria rasa kita. Kulit kita rasa sakit. Dan apabila pisau yang dah tembus ke bahagian daging, dah rasa gila dah. Sia dah deria rasa. Dan bila sampai ke tulang patah, kalau ada tisu-tisu deria, rasa sakit dah. Tapi yang paling sakit adalah kita punya kulit. Bahagian kulit ya. Jadi sebab ialah azab Allah tadi daripada aku bakar kau sampai pola dosa. Dan aku gantikan kulit kau, dan aku bakar lagi, dan aku ganti, dan aku bakar macam mana lah. Maksudnya, di sini menunjukkan bahawa Al-Quran telah pun tahu tentang sains-sains daripada dulu lagi. Jadi, antara manusia zaman sekarang untuk memahami mukjizat Al-Quran adalah dengan memahami sains. Tapi, sekedar sains pun kita boleh beriman kepada kewujudan Allah. Kita boleh beriman dengan Tuhan itu satu, kita boleh beriman. Iaitu dengan berfikir, kita tengok alam sekitar, mustahil dunia tu berlaku tanpa ada pencipta dan sebagainya. InsyaAllah. Sebagaimana Nabi Ibrahim boleh jumpa Tuhannya, kamu juga boleh berfikir, berfikir dan juga bermuhasabah, iaitu merenung diri kamu. Oh, rupa-rupanya manusia ni sedaklah kuat kilau. Ada Tuhan yang mencipta kita. Dunia tu, alam tu, ianya tidak terjadi dengan diri sendiri. Jadi itu saja mukaddimah permulaan kelas kita pada hari ini. Jom kita semua buka buku merah. Boleh buku merah. Kak, yang kita bola quiz. Boleh tak semua? Ambil buku merah. Buku aktiviti jilid 2. Buku aktiviti jilid 2. Buku aktiviti. Siapa yang tak ada boleh fokus pada skrin. Ambil buku A4 ke apa ke. Kita akan jawab soal 17. Muka surat 17. Susah, senang aja cikgu rasa. Very easy. Sangat-sangat senang. Ya saya. Jangan sampai ada perkataan yang pelik-pelik dengan cikgu. Yang susah-susah cikgu. Kedang buku tu Akram. Ada buku sih. Saya dah. Okey, siapa? Ambil buku nota ataupun ambil kertas. Kita salin jap jawapannya. Boleh? Ada sih buku kat rumah? Ambil minum boleh lah? Boleh. Pergi ambil buku sekali, ambil pensel, okey? Okey, jom. Buka muka surat 17. Betul sih 17? Hanya 17. Tok gambar kaki apa tok? Gambar kaki tikus kah? Kaki kucing. Tapi kucing ada 3 je kan? Dia punya jari kan? Kucing macam ni kan? Keempat. Cikgu pun dah lupa. Tapi kaki anjing pun macam ni rasanya. Tahu sebab ada kaki anjing cikgu. Kaki anjing je. Anjing pun boleh. Okey. Oh Malaysiaku. Tema pada muka surat 17 adalah jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan yang bertajuk Oh Malaysiaku. Tulis respon yang sesuai. Buka muka surat berapa? 17 kali.
Hai Kalik. Apa khabar Kalik? Lama, adik datang kelas. Lama saya jumpa Kalik Tapi nya selalu juga datang Kalik Siapa Kalik? Mungkin kita rasa macam ada kurang pola kerja sekolah kan, kita boleh tengok YouTube, okey? Ada rakaman-rakaman saya. Okey. Nama YouTube cikgu Cikgu, saya nak ambil buku. Okey, sila ambil buku. Cikgu, tengok cikgu. Cikgu. Oh. Tengok aku tengok lah. Ya, betul. Betul. Ada gambar Pak Cik pakai songkok dan juga seorang pemuda yang berada di sebelahnya. Ya tu cikgu ya. Nek tidak tahu cikgu. Dia makin cumi mata. Ada lisai sikit. Okey, dah. Dia makin. Nampak. Diam. Okey, jom. Nampak ni. Nampak? Kami senang taknya. Lemah. Ai, kita lukis kamera kan ya. Okey, jom. Okey, jom. Muka surat 17, kita bacakan dahulu sebuah dialog di antara penghulu dan juga Osman. Penghulu. Cikgu, buku ni ke? Mana? Tengok sikit. Dekatkan dengan anaknya. Ya betul. Buka muka surat 17. 17. Kalik. Cikgu, pola saya godek semua malam. Dia sudah bangsa. Jom kita pola terus. Boleh. Siapa yang susah nak pola dimpun, cikgu tolong lah. Okey, kita baca. Warna merah. Buku ni ke cikgu? Mana? Penghulu. Betul Alfa. Kepada ibu kami. Alfa buka muka surat 17. Okey. Selepas buka muka surat 17, kita baca yang pertama. Naufal tolong baca yang warna merah ni. Penghulu. Okey. Osman berikan surat ini kepada ibu kamu. Okey. Kami baca Osman Cikgu baca Osman. Osman pun berkata. Kami baca penghulu cikgu. Okey. Baiklah, saya akan tempat kosong. Naufal? Bagi dengan ibu dia cikgu. Beritahu ibu kamu. Okey, baca. Kamu kan bagi ibu kamu cikgu. Beritahu ibu kamu. Kayak sambung kita sampai habis. Kayak ambil baca Osman. Kepada ibu kamu. Esok datang. Baiklah, saya akan datang. Ke pejabat saya. Oh, Kalik pun boleh baca. Kalik tolong baca yang Osman tak Kalik? Osman. Yang warna biru. Kalik penghulu, Kalik Osman. Boleh. Okey. Saya akan tempat kosong. Okey, Kak Yang Naufal lagi. Naufal. Selain itu, pesan kepada ibu kamu supaya bawa kad pengenalan dan maklumat keluarga. okey. Kalik. Esok datang Ada sudah. dua sikit. Baiklah. Saya akan berurusan. Okey. Naufal. Tempat kosong. Saya pergi dahulu. Jangan lupa beritahu ibu kamu supaya datang ke pejabat saya esok. Okey. Akhir sekali Kalik. Saya akan Tempat kosong. Okey, jom kita jawab. Dah ada warna biru, warna merah yang dibaca oleh Naufal dan juga Kalik. Terima kasih. Jom kita jawab soalan. Cikgu akan... Cikgu selamat deh cikgu. Cikgu. Okey, jadi... Cikgu. Ni tahu, macam kami rupanya. Tapi kami kurus. Ni kau umpannya sudah tu. Okey, penghulu yang bertanggungjawab. Okey, nya suruh tuliskan respon dalam tempat kosong. Aku ibu kamu cikgu. Okey, jadi di atas ni kata Osman berikan surat ini kepada ibu kamu. Jadi kata kerja di sini adalah berikan. Berikan, okey? Baiklah, saya akan berikan. Macam mana nak jawab ni? Kalau di bahagian bawah ni, yang kedua ni, penghulu beritahu ibu kamu esok datang ke pejabat saya. Jadinya padah beritahu.
Baiklah, saya akan beritahu ibu saya untuk datang ke pejabat esok. Saya akan beritahu ibu saya. Contoh. Dan yang ketiga, selain itu, pesan kepada ibu kamu. Pesan supaya bawa kad pengenalan. Dan maklumat keluarga. Baiklah, saya akan berpesan. Kena setiap hari Jumaat saya dah kelas. Setiap hari Jumaat ada cuti di Bali minggu lepas. Wah, Kaum India merayakan yang punya perayaan sidak. Jumaat yang sedang Dipabeli. Okey, yang akhir sekali ni saya pergi dulu. Pemula pada jangan lupa beritahu. Jangan lupa beritahu ibu kamu supaya datang ke pejabat saya tu. Jangan lupa beritahu. Supaya datang ke pejabat saya esok. Terima kasih tuan. Saya akan macam lah. Selalunya respon. Kalau kita tengok ada teknik menjawab respon sebenarnya. Sekejap, cikgu share skrin. Maaf kami sedang di rumah cikgu. Saya akannya cikgu. Saya akan bagi tahu ibu kamu bukan ibu saya cikgu. Cikgu sekarang laju-laju cikgu. Sekejap. Cara menjawab. Saya akan apa cikgu bagi tahu ibu saya. Okey, tengok ni Cikgu Rosli cara menjawab apa orang panggil? Continue reading with trial. Kejap Start silo. Banyaklah ada cikgu Abang Ahmad Ustaz Sayo. Cikgu ada banyak email. Continue with trial. Ada payment. My lord. Abang baik ya cikgu nama cikgu. Cikgu Abang Ahmad abang baik ya cikgu. Banyak suka cikgu abang baik. Okey, jadi contoh macam dia kata tadi, tolong beritahu ibu kamu. Kamu kena cari, yang pertama sekali kamu kena cari dia punya kata kerja. Yang pertamanya, yang contoh yang ni, ada dua cara sebenarnya nak jawab respon. Yang pertama sekali cara panjang, yang kedua sekali cara pendek. Jadi nak salah tu, contoh yang paling atas ni, kita jawab yang ni Osman, berikan surat ini kepada ibu kamu. Baiklah, saya akan berikan kepadanya. Contohnya. Cara mudah saja, kamu kena salin saja kata kerja. Macam ni yang tulis, cemialah kita tulis. Berikan. Jadi kamu tulis ni, saya akan berikan. Okey, tulis. Salin tak yang atas ya. Cari kata kerja. Berikan. Baiklah, saya akan... Ini cara pendek. Cara pendek, dia hanya salin satu saja kata kerja dan noktah habis. Cemialah. Tapi kalau nak jawab cara panjang, kamu boleh hurai. Cikgu, macam ni ke cikgu? Tengok sikit. Kamu boleh panjangkan sedikit jawapan kamu. Cikgu, macam ni ke? Boleh. Cikgu. Okey. Hari ni mau pergi keluar cikgu. Benarkah? Okey. Syahrini, kelak mun kita mau tengok balik apa yang kami macam mana aktiviti ni dijalankan, tengok YouTube nanti Cikgu. Why? Belum salin cikgu. Jom. Baru je nombor pertama tu. Okey, cara pertama, mula-mula kita akan belajar cara pendek saja, okey? Okey, cuba cari kata kerja yang pertama tadi adalah berikan. Jadi kamu salinkan berikan sahaja. Okey, habis. Habis atau tak habis? Okey, yang kedua, sekejap cikgu rasa jadi pening palak sebab banyak gila colors tu. Cikgu akan warna kuning lah. Kau lain cikgu. Kejap. Cikgu memang tak pening kepala cikgu. Ialah yang rimas surat palak kami. Yang ni kita buat multiply. Okey, yang kuning tu kita dah jawab, okey? Yang kuning tu kita dah jawab. Jadi kita teruskan dengan yang bawah tu. Penghulu pun berkata, beritahu ibu kamu. Cuba cari kata kerja. Jadi kata kerjanya adalah beritahu. Okey, ini kata kerja dia. Beritahu. Esok datang ke pejabat. Jadi di sini ada dua kata kerja. Yang pertama adalah beritahu. Yang kedua adalah suruh ibunya datang ke pejabat. Jadi biasanya respon tu akan pada beritahu mak kita esok datang. Jadi kata kerja kedua itu adalah arahan. Tapi cikgu, saya dah buat macam ni. Cikgu mau beritahu. Padam.
Saifah. Jangan padam. Kita tulis di bawahnya. Oh, boleh. Alfa tulis macam mana? Boleh cikgu tahu macam mana Alfa tulis? Alfa tulis macam mana? Saya akan? Cikgu lupa saya buat yang tu cikgu. Beritahu ibu saya. Okey, bagus. Jadi kalau kita buat jawapan pendek, kita akan tulis apa? Kita akan ambil kata kerja yang pertama. Kita akan saya akan beritahu kepada ibu saya, noktah. Macam ni aja. Esok datang ke pejabat. Ataupun cara yang lebih panjang kamu kena huraikan sekali. Tapi kita nak jawab pendek saja dulu kan? Okey, jom. Salin macam cikgu. Cari kata kerja beritahu. Jadi kamu tulis, saya akan beritahu. Beritahu. Cari kata kerja yang pertama sahaja. Okey, saya akan beritahu. Tapi okey. Noktah. Ini cara mudah ini jawapan yang pertama. Nanti cikgu bagi tahu macam mana nak jawab dengan cara yang lebih panjang. Okey, sekejap Okey. Seterusnya, penghulu pun berkata, selain itu pesan kepada ibu kamu yang bawah ni. Sekejap, kita lupa bola kuning. Saya akan beritahu ibu saya. Sorry, tulis. Daripada situ ke sini. Ada ni dah jawab. Okey, kita teruskan. Selain itu, pesan kepada ibu kamu supaya bawa kad pengenalan dan maklumat keluarga. Cuba cari yang punya kata kerja yang pertama iaitu pesan. Pesan kepada ibu kamu. Dengan ibu saya itu. Pesan kepada ibu kamu supaya bawa kad pengenalan dan maklumat keluarga. Kalau kamu nak salin balik semua ni, kalau nak buat huraian panjang kan sakit kan. Jadi bawah ni kita akan tulis, baiklah, saya akan berpesan. Dia dah tulis dah. Saya akan berpesan. Cikgu, Mek ya. Mek, saya akan beritahu ibu saya. Boleh, betul. Nak pun betul. Tapi sekarang ni cikgu ajar cara buat jawapan yang paling pendek. Jadi kamu tak pening lah. Baiklah, saya akan berpesan. Jadi kalau dia di sini kata kerja dia dah tulis. Jadi kita kena tulis sedikit huraian. Huraiannya selepas daripada pesannya. Jadi lepas pesan tu, ni pada selain itu pesan kepada ibu kamu. Okey, kepada siapa? Ibu. Jadi semua akan tulis, saya akan berpesan kepada siapa? Ibu saya. Betul. Saya akan berpesan kepada ibu saya. Beritahu ibu saya. Noktah. Udah sekali. Jadi tulis panjang cikgu. Panjang pun boleh. Jadi kadang-kadang dia dah tulis dia punya kata kerjanya, ada lagi tempat kosong. Maksudnya kamu kena tulis sedikit huraian. Biasanya datang selepas kata kerja pesan tu. Okey, dan yang terakhir. Nah pendek nomor 3 cikgu tulis. Terus mana? Dah. Nah, untuk nombor 1 tu. Saya serai dahulu. Jangan lupa beritahu ibu kamu supaya datang ke pejabat saya esok. Untuk nombor 1, untuk jawapan nombor 1, untuk jawapan nombor 2, untuk jawapan nombor 3 dan akhir sekali nombor 4. Okey, jom kita jawab nombor 4 sekejap Jadi nombor 4 adalah Pergi dahulu. Jangan lupa beritahu ibu kamu supaya datang ke pejabat saya esok. Okey, jadi di sini kata jangan lupa. Hanya pada jangan lupa. Itu kata kerja 1. Tapi ada kata kerja kedua. Jangan lupa beritahu. Ibu lupa beritahu. Okey, jadi kamu nak jawab mana? Saya akan beritahu lagi ke? Atas ni dah beritahu, dah bosan lah kan jawab soalan yang sama. Jadi kita akan tulis. Saya akan. Cikgu bolehkah? Besok saya akan beritahu ibu saya. Besok kelak akan beritahu ibu saya. Oh, panjang juga ya. Jangan lupa beritahu ibu kamu supaya datang ke pejabat esok. Nya kena datang ke pejabat esok. Jadi yang bawah ni biasanya huraian yang belakang ni susah. Kamu tinggalkan sahaja. Kamu fokus kepada awal ayat. Awal ayatnya pada jangan lupa beritahu ibu. Okey.
Jadi sama ada kamu nak tulis beritahu ataupun kamu nak tulis lupa. Sebab ada dua kata kerja. Ataupun kamu tulis dua-dua. Jangan lupa beritahu. Terima kasih tuan, saya akan tidak lupa beritahu. Macam ni kah? Ataupun kamu tukar lupa ni kepada ingat. Kata kerja lupa, lawan lupa adalah ingat. Lupa lawan ingin soalan. Ataupun macam ni. Macam susah lah pula kan? Ataupun kita fokus pada beritahu saja kah? Terima kasih tuan, saya akan... Sini kan kata kerja pertama lupa kan? Jadi saya akan... Dengan ibu saya, cikgu. Sebenarnya Naufal? Cakap dengan ibu saya, okey ke cikgu? Cakap. Beritahulah maksud kamu. Okey. Boleh juga kamu kata untuk mengelak daripada lupa, macam mana kamu nak pastikan bahawa kamu boleh beritahu ibu kamu dan kamu tidak lupa? Ingatkan ya lah cikgu. Memang ingat, tapi ada satu huraian tu, contohnya macam mun simok lupa, kita padahlah cepat-cepat, betul tak? Jadi saya akan beritahu. Beritahu sekarang. Saya akan beritahu sekarang. Boleh. Jawapan Naufal diterima. Terima kasih tuan, saya akan beritahu sekarang. Jadi bila kamu bagi tahu secepat yang mungkin, si lupa lah no. Si lupa. Jadi terima kasih tuan, saya akan beritahu sekarang kata Naufal, tapi cikgu mau tulis secepat yang mungkin. Saya akan baru tahulah pula. Beritahu. Saya akan beritahu secepatnya. Ataupun secepat mungkin. Saya akan beritahu ibu saya secepat mungkin. Sebenarnya saya akan beritahu ibu saya secepat mungkin. Simaklah tulis ibu sekali lagi. Susah. Saya akan beritahu secepat mungkin. Okey? Ni jawapan cikgu. Kalau nak tulis macam... beritahu sekarang ya cikgu. Sekarang pun boleh juga. Dah siap cikgu? Okey, bagus. Main kuis. Kuis? Okey, ada. Okey. Okey, salin. Ada 4 sahaja jawapan. Boleh. Sila. Okey, sementara kamu tengah salin ni, cikgu nak cari kuis kejap, okey? Ni cikgu kuning kan? Beritahu. Kami tahu cikgu. Kuis apa yang bagus cikgu? Ni yang kuning ni jawapan dia. Yang pertama, baiklah saya akan berikan. Tapi yang siapa yang nak jawab lebih panjang, cikgu akan tulis sekarang cikgu tulis warna pink. Contohnya kamu tulis saya akan berikan, pendek gila. Saya akan berikan kepada siapa? Kepada ibu saya. Siapa yang nak tulis jawapan panjang sikit boleh? Noktah. Saya akan berikan sahaja pun betul, tapi nak panjang sikit dengan huraian, boleh sambung. Saya akan berikan kepada ibu saya. Yang kedua, beritahu kepada ibu kamu datang ke pejawat esok. Cikgu, semua warna kuning ya kan jawapannya. Tapi mungkin kita nak pantut salin panjang sikit, yang pinknya pun salin juga. Sambung. Mun mau lah. Mun malas siapa. Tapi nak padahnya, nanti kita akan belajar lah respon yang lebih panjang esok. Beritahu ibu kamu esok datang ke pejabat saya. Saya akan beritahu apa? Saya akan beritahu. Saya akan beritahu. Okey, ni yang panjang Siapa yang nak yang panjang boleh. Saya akan beritahu ibu saya. Cikgu, mak telah cikgu, mak rekol. Okey, siapa? Ibu saya supaya ataupun untuk. Baiklah, saya akan beritahu ibu saya untuk lupa. Tu macam susah lah. Cikgu, saya akan beritahu ibu saya untuk datang. Cikgu, nak beri nak dekat atas ya. Nak cikgu tulis panjang ni. Ya cuma ikut Cikgu. Ikut akram lah nak salin ataupun tidak. Kepada ibu saya. Beritahu ibu kamu. Okey, baiklah saya akan beritahu. Cikgu, saya terpaksa les. Okey. Alfa pergi keluar ke?
Okay, jumpa lagi Aufa. Sebab saya ni satu komputer. Tak dapat cabut. Okay. Balak amigo. Oh, salin yang kuning saja, tapi yang purple tu nantilah cikgu ajar next 2 hari lepas ni lah. Dan yang bawah ni baiklah saya akan berpesan kepada ibu saya supaya membawanya. Dapat mungkin. Yang akhir sekali, saya pergi dahulu, jangan lupa beritahu ibu kamu supaya datang ke pejabat saya esok. Terima kasih tuan, saya akan beritahu secepat mungkin. Jangan lupa. Jadi kena kreatif lah. Biasanya jangan lupa ni, bagi tahu secepat mungkin. InsyaAllah. Kalau orang Islam kata, insyaAllah saya akan beritahu dia. Maksudnya dengan izin Allah lah. Mungkin lupa, mungkin si. Tapi dalam bahasa Melayu kita tulis yang formal lah, perkataan formal. InsyaAllah tu bahasa Arab. Okey. Kalau semua dah siap. Dah siap. Lah, betul lah. Cikgu buka quizzes. Jangan. Cikgu jangan. Okey. Memberi respon, okey? Macam yang kita belajar tadi. 5 saat cikgu. Lekat habis 5 saat. Oh, kaget. Ada panjang sikit lah jawapan-jawapannya. Jadi kita cikgu akan tolong bacakan. Cikgu akan tolong bacakan. Siapa yang dah salin boleh masuk terus ke dalam link quizzes. Setiap jawapan... belum pa. Link cikgu. Oh, belum beri lagi. Oh, belum. Okey, cuba tengok dekat chat box. Keluar cikgu. Okey. Udah siap. Alright. Siapa dah siap salin boleh masuk dalam quizzes. Okey. Cikgu. Siapa yang belum siap salin tadi nanti cikgu akan letakkan dalam WhatsApp, boleh? Kelak salin tanggal WhatsApp dah lah. Okey. Alright. Jom kita semua. Kita akan mulakan dalam masa seminit. Kita jawab 5-7 soalan je sebab Ada sebab tahu dah. apa dek? Naufal Raja FFML PUBG, Ahmad Rayyan Al-Qadri, Akram TCM, Tasha, ya saya. Ahmad Rayyan. Kami telah cikgu. Okey, masuk. Ryan, tadi kita masuk quizzes diimpun kah? Guna laptop. Guna laptop. Kita lah yang tekan linknya tulis nama diimpun tak? Ingat tu salah nama. Oh, tu ada nama. Baguslah. Maksudnya Ryan pun dah pandai dah masuk quizzes. Alhamdulillah. Siapa lagi yang lain pun kena biasakan, okey? Cikgu, tapi yang mesti tahu saya nak keluar. Saya pandai cikgu. Okey. Sila masuk semua. Kita akan mulakan dalam... boleh mula, Cikgu Asam? Cikgu, kami ada 2. Nenak merah 2 cikgu. Cik tahu, Amek. Air Melo pun ada. Mantap kamu ni. Okey, kita mulakan. Siapa yang belum masuk, boleh masuk. Masih belum terlambat. Oh. Okey, jom soalan yang pertama. Sudarshan. Beritahu ketua kelas supaya berjumpa dengan Syahan. Jumpa dekat. Okey, yang pada kata kerja sini beritahu ketua kelas supaya berjumpa dengan saya. Jawapan yang pertama bawah tu, baiklah, saya akan berjumpa dengan ketua kelas. Jawapan yang kedua, baiklah, saya akan memberitahu ketua kelas. Baca betul-betul. Yang pertama kata, baiklah, saya akan berjumpa. Yang kedua, baiklah, saya akan beritahu. Tapi yang atas dia tulis kata kerja apa? Sudarshan beritahu ketua kelas supaya berjumpa dengan saya. Salah cikgu. Yang nombor 2. Okey. Dalam kiraan 5, 4, 3, 2. Naufal terkeluar lagi kah? Cuba tekan jawapan Naufal. Nama Amek imagine cikgu. Okey. Amek buang nak sikit lagi . Oh, nak si jawab pada ibu. Okey, Naufal tak amek buang. Okey, next. Jawapan seterusnya soalan nombor 2.
Ya, betul, cikgu. Jawapannya adalah 17 jawapan. Okey. saya akan beritahu. Sebab atasnya pada saya akan beritahu. Beritahu bawah tu pun kena kata kerja yang sama, okey? Okey, yang seterusnya. Damia, pesan kepada Amisha supaya membawa kamus. Pesan. Okey, kata kerja pertama adalah pesan. Kata kerja kedua adalah membawa kamus. Okey, jawapan pertama, baiklah. Saya akan mengingatkan Amisha supaya membawa kamus. Ataupun yang kedua, baiklah. Saya akan membawa kamus. Nyakah yang perlu bawa kamus kah? Amisha yang kena bawa? Amisha lah. Yang atas yang ambil baca kuat soalannya berbunyi, Damia, punya pandangan Damia, pesan kepada Amisha supaya bawa kamus. Dan jawapan yang pertama, baiklah saya akan mengingatkan Amisha supaya bawa kamus. Tapi jawapan kedua, baiklah saya yang akan bawa. Damia yang kena bawa kamus. Pelik kan? Jadi pilih jawapan. Apa ni wife? What? Dalam kiraan 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tekan jawapan semua, tekan. Tekan tak mana-mana. Akram tekan jawapan. Cikgu kami berdua orang cikgu. Okey, tekan jawapan. Siapa sih tekan gitu? Ermelo, Syahrini, Akil dengan Akram sih tekan gitu. Terkeluar kah? Ya, kali dua cikgu tapi dia terkeluar. Okey, siapa? Kali masuk sekali lagi. Gua guna link tak? Dia dah masuk balik tu cikgu. Dia dah masuk balik. Okey, bagus. Jawapannya adalah yang panjang tu. Jawapannya adalah, baiklah saya akan mengingatkan Amisha supaya membawa buku kamus. Okey, soalan yang ketiga. Rishin bawa ayah akan esok. Ya. Saya tahu tak sih. Baik, saya Bawa ayah akan esok saya akan membawa itu. Baiklah saja. Okey, soalannya berbunyi, beritahu Pak Cik Rishi bahawa ayah akan ke Taiping esok. Jadi jawapan yang pertama adalah sama ada, baiklah saya akan memberitahu Pak Cik Rishi tentang pesanan ayah itu, ataupun baiklah saya akan baik, ataupun alhamdulillah entah apa yang busin. Baiklah saya akan hantar Pak Cik Rishi ke Taiping. Oh, ini hantar Pak Cik Rishi ke Taiping. Ataupun baiklah saya akan beritahu Pak Cik Rishi tentang pesanan ayah itu. Pilih jawapan. Ini susah sekali sebab kena baca banyak. Baiklah saya hantar pakcik Rishin ke tepi. Senang sahaja sebenarnya. Cuba kamu cari jawapan soalan tu. Cuba cari kata kerja. Kata kerja beritahu kan atas tu. Beritahu Pak Cik Rishi kan atas tu. Beritahu. Jadi kalau dia ada beritahu, kamu tengok kat jawapan tu ada tak perkataan beritahu. Kalau ada, itulah jawapannya. Nombor 1 lah cikgu. Tapi baca juga. Kena faham juga ayat-ayat yang bawah tu. Okey, jom kita pergi seterusnya. Ya, betul cikgu. Okey, bagus. Soalan yang seterusnya, yang keempat, kita pola sampai 7 soalan saja. Ming Jun ajak Ravin masuk ke dalam rumah. Jangan main bola di situ. Baik ibu, kami Okey. akan masuk ke rumah. Kami tidak akan masuk ke rumah. Ajak Ravin masuk rumah. Masuk rumah. Jadi cari kata kerja masuk rumah ada. Tapi bawah ni tulis, baiklah ibu, kami akan masuk sekarang. Ataupun kami tidak akan masuk rumah. Amboi, suka hati je kan. Ya, Rafi. Nombor 1 cikgu. Nombor 1 cikgu. Ibu kan, ibu suruh. Takkanlah tak dengar cakap. Asas cikgu. 17 soalan cikgu. Okay, jom next. Ya, betul. Ya, betul. Seterusnya, jawapan seterusnya. Next question nombor 5. Kita ada 2 soalan lagi Lepas tu kita akan end. Kita mesti masuk Ravin. Sila masuk Ravin. Makcik sudah pun menyediakan minuman. Yang mula-mula pada suruh masuk. Sila masuk Ravin. Makcik dah sedia minuman. Okey, jawapannya adalah sedapnya minuman. Ataupun jawapan yang kedua, respon yang kedua adalah baik makcik. Terima kasih. Mana satu yang lebih baik? Baik makcik.
makcik terima kasih lah cikgu. Sekanlah padam. Sila masuk Ravin. Dah sila dah. Makcik tu baru je suruh masuk. Dia dah kata sedap minuman. Pelik kan? Macam dia dah minum kan. Tapi sebenarnya dia belum minum. Baik makcik terima kasih lah cikgu. Okey. Okey, sila jawab dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Okey, soalan 2 ke... Betul-betul. Pastilah betul. Tiba-tiba kata sedapnya minuman, pelik kan? Makcik dia tengah mempelawa masuk. Dia daripada luar pintu tu dah kata, sedapnya. Jemput masuk ke dalam. Okey, jemput masuk ke dalam. Okey. Ayah. Macam mana nak... kamu kena jawab, kamu kena bagi tahu ini adalah ayat suruhan ke apa? Dia kata jemput. Kalau ayat suruhan tu dia kata dia suruh, tapi kalau ayat larangan ni dia larang. Jangan contohnya. Cikgu merasa ayah sila. Ayat silaan, ayat permintaan. Ayat silaan ni macam sila-sila, sila-sila. Suruhan ni macam macam menyuruh. Jangan buat macam tu. Itu larangan. Ataupun suruh orang lain buat sesuatu. Ambilkan buku itu untuk ayah. Letakkan pinggan itu ke dalam sinki dan sebagainya. Ya, suruhan. Tapi situ jemput. Jemput tak macam hanya pelawar lah. Cikgu, salah tekan cikgu. Okey, siapa? Okey, sila jawab dalam kiraan 5, 4, 3, 2, soalan tinggal cikgu. 1. Okey, satu lagi. Ni jawapan terakhir Ini terakhir. Sebab kita kekurangan masa. Kami belum tekan ni cikgu. Ayat silaan sebab sila tu maksudnya sila. Sila masuk. Suruh tu macam arahan lah. Engkah ya situ, engkah tu setun. Cabut dia situ. Larangan tu larang lah. Usahlah kau pedulikan kata-katanya. Ni ayat apa pula ni? Usahlah. Usah ni maksudnya janganlah. Ni terakhir ni bukan silaan lah. Silaan ni macam sila. Cepat masuk. Sila puan, sila. Cikgu, kami kita kasih tahu. Soalan dia tinggal cikgu. Tok terakhir. Kita akan stop satu situ sekejap. Dalam kiraan 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cikgu N Pada yang belum jawab tekan. Siapa yang belum tekan jawapan anda sekarang? 3, 2, 1. Cikgu kami enjoy cikgu tengok markah cikgu. Tengok markah. Okey. Cikgu. Jawapannya lah ayat larangan. Okey, jom kita end session. Kita tamatkan quiz kita. Kita tamatkan sebab cukup masa. Satu salah, 6 betul cikgu. Okey, jom kita tengok markah. Kita tengok bilangan siapa betul, bilangan betul Okey, imagine nombor 1 ada ramai, nombor 1 ada 5 orang iaitu Imagine Naufalwin, Akram, Tasha, Mursyitah dan juga Kisha yang mendapat 6 betul daripada 7. Satu je salah. Tahniah. Yang kedua diikuti oleh Ermelo, Syahrini Kari, Akil dan juga Uwais Al-Qarni. Berapa betul? 5 betul. Juga banyak. 5 betul daripada 7. 2 gig je salah. 2 gig je. Cikgu. Ya, nombor 3 Iris Raina dapat 4 betul. Cikgu. Ryan dapat 3 betul. Akil terkeluar rasanya. Ada ramai yang terkeluar, internet masalah dan sebagainya. Okey, itu sahaja kelas kita pada hari ini. Tahniah semua. Cikgu.